Hai kawan-kawan, Anda bersama saya, Alexan dan juga Samsul. Kita bertemu kembali dalam rancangan belajar apa tuh? Macam mana dengan episod minggu lepas? Best tak? Episod kali ini kita akan belajar tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum kita meneruskan ke segmen yang lebih lanjut, ayo kita sama-sama saksikan video ini. Daniel tak dapat bayangkan suasana sebenar di sekolah kerana dia tiada peluang untuk itu. Adakah Anda tahu mengenai hak dan tanggung jawab Anda sebagai warga negara Malaysia? Sebelum itu, mari kita lihat mengenai apa itu warga negara, apa itu hak, dan apa itu tanggung jawab. Pertama sekali, mari kita lihat mengenai konsep warga negara. Warga negara adalah orang yang secara aktif mengambil bahagian dalam kegiatan hidup bernegara. Hak pula dikatakan sebagai kuasa atas sesuatu atau kuasa melakukan sesuatu yang ditentukan mengikut peraturan dan undang-undang negara. Tanggung jawab pula diertikan sebagai kesanggupan warga negara untuk melaksanakan tugas serta kewajipan dalam menjaga kedaulatan negara. Apabila kita mempelajari mengenai hak, kita akan melihat kepada Perlembagaan Malaysia.
Perlembagaan Malaysia menentukan pelbagai perkara mengenai kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, pembentukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain yang mencorakkan pemerintahan negara. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen yang mengandungi semua undang-undang asas negara. Asalnya, Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Tanah Melayu. Kemudian, nama itu diubah kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Melalui perlembagaan inilah yang telah mewujudkan hak yang sama rata kepada semua warga negara. Peruntukan hak yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia telah mewujudkan sebuah negara Malaysia yang kita diami pada hari ini. Sejak kanak-kanak lagi, kita telah memainkan peranan penting sebagai warga negara bertanggungjawab. Kehadiran kita ke sekolah sebagai satu proses menimba ilmu yang mana memberikan manfaat kepada negara. Tamatnya zaman persekolahan, sekolah rendah dan sekolah menengah, kita akan melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti. Dari situ, kita lihat tanggungjawab kita sebagai warga negara ialah menimba ilmu sebagai satu persediaan untuk kita berkhidmat kepada negara. Kerjaan kita pada suatu hari menanti menjadi satu penanda aras bagaimana kita dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Misalnya, seorang doktor yang memberikan rawatan, guru yang membekalkan ilmu, polis yang menjaga keamanan negara, askar yang mempertahankan sempadan negara, dan petani pula membekalkan makanan, sayuran dan buah-buahan. Nampak tak? Setiap warga negara memainkan peranan penting kepada negara. Baiklah kelas, seterusnya kita akan belajar tentang beberapa peruntukan perlembagaan berkaitan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Nah, mesti kamu nak tahu kan? Dalam video ini kita akan belajar tentang hak kebebasan diri, keabdian dan kerja paksa dilarang, hak kesamarataan, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan, serta hak berkenaan pendidikan. Jom sama-sama kita saksikan. Perkara 5. Kebebasan diri. Apakah yang anda faham tentang kebebasan diri? Mahkamah telah menyatakan bahawa hak kehidupan termasuklah hak untuk mendapatkan kehidupan berkualiti, sementara kebebasan termasuklah hak primitif sementara. Perkara 5/1 menyebut tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut Undang-Undang Perlembagaan. Perkara 5/2 ada menyatakan bahawa jika pengaduan dibuat kepada Mahkamah Tinggi atau mana-mana hakim Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa seorang sedang ditahan menyalahi undang-undang, maka mahkamah itu hendaklah menyiasat pengaduan itu, dan melainkan jika mahkamah berpuas hati bahawa tahanan itu adalah sah, hendaklah memerintahkan supaya orang itu dibawa ke hadapan mahkamah itu dan melepaskannya. Perkara 5/3 pula berkaitan dengan hak diberitahu alasan penangkapan dan hak menghubungi peguam bela. Perkara 5/4 pula ada menyatakan setiap pesalah perlu dihadapkan kepada magistrate dalam tempoh 24 jam penangkapan. Pasal 4 membezakan antara hak tempoh warga negara dan hak kepada bukan warga negara, yang mana hak kepada bukan warga negara lebih sedikit berbanding warga negara. Hak untuk dibawa ke hadapan magistrate bagi warga negara adalah dalam tempoh 24 jam, manakala bagi bukan warga negara tempoh 14 hari. Tanggungjawab warga negara adalah memelihara diri sendiri dan nyawa orang lain kecuali mengikut undang-undang negara.
Seterusnya kita akan belajar tentang perkara 6 perlembagaan, iaitu keabdian dan kerja paksa dilarang. Dalam peruntukan ini melarang mana-mana pihak untuk menjadikan seseorang sebagai hamba. Peruntukan 6-1 menyebut tidak seorang pun boleh ditahan sebagai hamba abdi. Ini bermakna setiap rakyat bebas dan berhak untuk hidup daripada sistem perhambaan. Dalam perkara 6-2 ada menyebut segala bentuk kerja paksa adalah dilarang. Peruntukan ini memberi makna setiap daripada rakyat bebas untuk bekerja dan memilih pekerjaan. Rakyat juga berhak untuk mendapatkan upah atau bayaran daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Mana-mana kerja paksa yang bersifat memaksa atau menyeksa adalah dilarang dalam perlembagaan. Walau bagaimanapun, Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Sebagai contohnya, apabila negara berhadapan dengan ancaman peperangan, negara boleh memaksa rakyat untuk keluar berperang. Perkara 6-3 pula menyebut mana-mana individu yang melakukan khidmat atau kerja akibat daripada sabitan mahkamah tidak dikira sebagai kerja paksa. Ini bermakna kerja paksa dibenarkan setelah seseorang itu disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Terdapat beberapa perkara yang anda perlu tahu, iaitu kebebasan untuk bertukar dan berhenti kerja. Setiap pekerja boleh berhenti kerja dengan memberikan notis berhenti kerja. Jika terdapat terma atau syarat notis berhenti di dalam kontrak perkhidmatan, maka ia perlu dipatuhi. Majikan tidak boleh menghalang mana-mana pekerja untuk berhenti kerja dan menukar pekerjaan. Dari sudut jam bekerja pula, adalah dilarang untuk seseorang bekerja lebih daripada 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Dilarang juga untuk pekerja melebihi daripada 12 jam sehari. Beberapa tanggungjawab warga negara yang perlu anda tahu dalam perkara 6 perlembagaan. Yang pertama, setiap warga negara tidak boleh menindas golongan pekerja dengan memberikan layanan yang sama rata kepada semua pihak. Yang kedua, warga negara bertanggungjawab untuk menghindari daripada menjadi mangsa sebagai hamba atau kerja paksa. Perkara 8, hak kesamarataan. Apakah yang anda faham tentang hak kesamarataan? Menurut Islam, semua manusia adalah sama dan membezakan mereka hanyalah ketakwaan kepada Allah. Kesamarataan bermaksud setiap individu mempunyai hak sama rata mengikut dalam kebebasan asasi yang selari dengan undang-undang yang diperuntukkan. Perkara 8-1 menyebut semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Peruntukan ini bermaksud semua orang tanpa mengira faktor agama, kaum, bangsa, keturunan dan jantina akan mendapat layanan dan perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Perkara 8-2 jelas melarang sama sekali dasar diskriminasi terhadap seseorang warga Malaysia atas dasar agama, kaum, keturunan atau tempat kelahiran dan jantina sama ada dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Perkara 8-3 menyebut
Golongan atasan seperti raja tidak boleh untuk melakukan sebarang penindasan kepada rakyat, kecuali jika dibenarkan oleh undang-undang. Kedudukan seseorang bukan alasan untuk menghalang mereka untuk menerima hukuman mengikut undang-undang jika melakukan sebarang kesalahan. Perkara 8-4 menyebut, pihak berkuasa awam seperti badan pentadbiran, perundangan dan kehakiman tidak boleh mendiskriminasikan hak rakyat atas alasan bermastautin atau berniaga di mana-mana kawasan persekutuan yang berada di luar bidang kuasa mereka kerana itu dikira sebagai satu kesalahan. Perkara 8-5 menindakkan atau melarang. Pertama, mengawal selia undang-undang diri, menghadkan hal ehwal mana-mana agama, pelindungan kesentosaan atau pemajuan orang asli, menetapkan kemastautian di sesuatu negeri, perlembagaan sesuatu negeri yang berkuat kuasa sebelum hari merdeka, menghadkan pengambilan masuk orang Melayu ke dalam regimen askar Melayu.教育有了文凭，孩子就能出人头地。但是我就没这么好了。每一天在看眼睛的那一刻，我就得想好去哪一个角落找工作。看着老板们嫌弃的眼神，我跟自己说，我不会一辈子都这么过的，我要比他们好。我一直努力工作。赚钱糊口，但是好日子也没真正来过。希望到底在哪里？梦想终究和现实有差距，梦也该醒了。那一天，在一起工作的阿明说：“不如我们去抢金店吧。”然后跑得远远的，开自己的小店，过快活的日子，不是很好吗？于是，我们就准备干一票。人算不如天算，我们还是被逮到了，以为可以吃咖喱饭过日子，谁知道，狱警处处针对。还联合其他囚犯欺负我，在那里比在外面更可怕。一旦被打，无处可躲，无处可逃，没有自由，就连瑕疵做不到。9之后，狱警终于门开了，把我送去医院就医。我的手被铐住，就连急诊室的医生都一脸的瞧不起。我随便的问了几句，就要他放我走。我突然就晕厥了，不知过了多久，我才真正醒。全身才完整躺直，有一名护士进来。问也不问，就在别人面前帮我换输尿管。我以为我失去的是自由，可是我的心早已经被囚禁在绝望的牢里。我觉得自己好没有尊严。我只是想像人一样被对待，对我是做错了，但可不可以再给我一次
机会。Sekolahnya nggak kayak bener. Aku pengen sekolah, aku pengen tadi guru langsung nonton ada ruang setelah sama sekolah. Kan ya Dit? Hak warga negara juga adalah hak berkenaan pendidikan yang mana termaktub dalam perkara 12 perlembagaan. Terdapat 4 perkara yang diperuntukkan dalam perkara 12. Yang pertama, perkara 12/1 menyebut tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atas alasan agama, ras,
keturunan atau tempat lahir. Ini bermakna setiap rakyat berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pihak sekolah tidak boleh melarang mana-mana kanak-kanak yang ingin bersekolah di sekolah tersebut. Warga negara berhak untuk bersekolah di mana-mana sekolah setelah mereka telah memenuhi syarat-syarat kelayakan tersebut. Bagi menjamin pendidikan kepada semua, pihak kerajaan telah memperkenalkan dasar pendidikan wajib bagi semua kanak-kanak di Malaysia. Dasar ini membolehkan kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen dan salah seorang ibu bapanya adalah warga negara, mereka boleh didaftarkan sebagai murid di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Beberapa tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh warga negara dalam perkara 12. Yang pertama, setiap warga negara haruslah mempunyai kesedaran tentang hak pendidikan anak-anak. Yang kedua, ibu bapa perlu bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak mendapat peluang pendidikan yang sempurna di mana-mana sekolah. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Mari kita lihat mengenai topik yang seterusnya, yaitu kepentingan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Terdapat beberapa kepentingan hak, yaitu yang pertama, mewujudkan kemakmuran dan keamanan dalam kehidupan sejagat. Dengan adanya hak, kita dapat hidup dengan bersatu padu, bertoleransi, dan saling menghormati sebagai satu masyarakat. Kewujudan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara membantu dalam mengelakkan perselisihan faham antara kaum. Maksudnya, tiada perebutan hak berlaku kerana masing-masing telah diberikan hak yang sepatutnya sebagai warga negara Malaysia. Sehubungan dengan itu, hak yang dimiliki oleh setiap warga negara akan dapat merapatkan jurang antara kaum. Maka, dengan ini, tidak ada berlaku perkara yang melibatkan penyelisihan satu kaum ataupun hanya dominasi satu kaum sahaja di dalam perkembangan ekonomi negara. Hak juga penting dalam meningkatkan taraf hidup sosial, di mana kerajaan tidak seharusnya memfokuskan kepada pembangunan di bandar sahaja, malah pembangunan di kawasan luar bandar harus diberikan perhatian. Kemudahan infrastruktur yang lengkap, peluang pendidikan yang sama rata, malah akses sistem komunikasi juga seharusnya menjadi satu kewajipan yang diberikan oleh kerajaan, kerana ianya adalah hak sebagai warga negara yang sepatutnya dimiliki oleh setiap masyarakat. Menjamin kebebasan hak asasi setiap warga negara adalah merupakan salah satu daripada kepentingan hak. Sebagai contoh, hak untuk mengundi dan diundi, hak untuk bersuara, ataupun hak untuk mendapatkan perlindungan daripada undang-undang. Semua itu adalah kebebasan hak asasi yang wajib ada pada setiap warga negara. Semua anda sudah tahu mengenai kepentingan hak. Mari kita lihat bagaimana kepentingan kita menunjukkan nilai bertanggungjawab kepada negara. Apabila kita dapat menunjukkan nilai bertanggungjawab, kita dapat membangunkan dan memartabatkan negara. Keadaan ini akan meningkatkan imej yang positif terhadap negara, maka pelancong asing akan berpusu-pusu datang ke negara ini untuk menikmati keindahan dan layanan daripada warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab akan membantu dalam meningkatkan semangat kesetiaan yang tinggi kepada negara. Dengan itu, setiap warga negara akan sanggup berkorban demi memastikan kemajuan dan keharmonian negara dapat dipertahankan. Selain itu, apabila sikap bertanggungjawab berterusan di dalam diri, maka kita dapat membantu dalam melecenkan pentadbiran negara, kes rasuah, salah guna kuasa, penyeludupan dana negara dan pelbagai lagi tidak akan ada jika kita dapat menunjukkan nilai yang bertanggungjawab kepada negara. Sebagai warga negara Malaysia, kita bertanggungjawab dalam memastikan dasar kerajaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini kerana dasar-dasar yang digubal adalah hasil daripada maklum balas daripada kita yang bertindak sebagai warga negara. Akhir sekali, apabila bertanggungjawab, kita dapat memelihara dan memulihara alam sekitar yang merupakan khazanah negara. Kewujudan pelbagai spesies alam banyak membantu dalam membangunkan negara. Oleh itu, tanggungjawab kita amat berat dan bermakna sebagai warga negara. Nampak tak? Banyak kan benda yang kamu dah belajar? Apa kata kita beralih ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen aktiviti. Untuk aktiviti yang pertama, kita akan buat aktiviti lakonan. Untuk itu, kamu harus menyelesaikan aktiviti lakonan secara berkumpulan. Sebelum itu, saya akan bahagikan soalan lakonan tersebut. Ayuh kita sama-sama saksikan soalannya.
Aktiviti 1. Aceng balik dari sekolah berjalan kaki dengan mutu. Semasa balik, Aceng merasakan perutnya meragam. Dia pun bergegas mencari tandas. Sampai di tandas, dia mendapati semua tandas telah pun rosak, kecuali tandas OKU. Tapi Juman yang berkerusi roda ingin menggunakan tandas itu. Lakonkan tindakan Aceng. Situasi 2. Susanti pergi ke pekan menaiki bas bersama kawan-kawannya. Di dalam bas, dia melihat Makcik Munah yang syarat mengandung mencari tempat duduk yang kosong. Bas dipenuhi penumpang. Apakah tindakan Susanti dan kawan-kawannya? Lakonkan situasi tersebut. Situasi 3. Anda mempunyai kawan baik daripada masyarakat orang asli. Kawan baik anda itu sering ponteng sekolah dan ibu bapanya pun tidak menghiraukan tindakannya itu. Sebagai warga negara yang baik, apakah tindakan yang harus kamu lakukan untuk mengajak rakan baik anda itu ke sekolah? Lakonkan situasi tersebut. Situasi 4. Kamal dan Ramasamy pergi ke pekan untuk membeli barang keperluan mereka. Semasa di pekan, mereka ternampak bayi yang masih bernyawa berdekatan dengan tong sampah. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh mereka berdua untuk menjadi warga negara yang baik? Lakonkan situasi tersebut. Di dalam aktiviti lakonan ini, saya bagi masa 5 minit untuk kamu berbincang bersama kumpulan kamu. Selepas itu, kamu kena lakonkan aktiviti tersebut dan tempoh lakonan tersebut sekurang-kurangnya 5 minit. Sudah selesai aktiviti lakonan tadi? Kalau sudah selesai, mari beralih ke aktiviti kedua. Kita akan buat kuis menggunakan aplikasi online iaitu Quizizz. Bagi yang kurang tahu penggunaan aplikasi ini, saksikan tutorial yang saya sediakan. Untuk penggunaan kuis ini, anda perlu pertama sekali adalah type Quizizz di dalam Google anda. Kemudian tekan join game seperti yang tertera di skrin anda. Kemudian anda masukkan kod yang telah saya sediakan seperti di bawah, seperti di skrin anda. Kemudian masukkan nama. Anda boleh memulakan permainan Quizizz dengan menekan butang start pada skrin anda. Anda sudah tahu kan sekarang? Apa tunggu lagi? Mari kita mulakan. Ini adalah link beserta kod untuk anda. Dalam sebuah kelas, seorang guru sedang mengajar mata pelajaran matematik. Ketika cikgu tersebut sedang mengajar, May banyak menyoal dan bersemangat berkongsi pendapatnya mengenai topik yang disampaikan oleh gurunya. Apa reaksi guru tersebut terhadap May? Adakah May akan diberi peluang untuk bersuara dan berkongsi pendapat? Sama-sama kita tonton untuk mengetahui apa yang akan berlaku. Oh. Baiklah, saya akan cuba. Terkejut saya. Mengapa, May? Awak mahu cuba apa? Menurut buku ini, salah satu cara menjadi murid cemerlang adalah banyak bertanya soalan dan aktifkan diri di dalam kelas. Mulai hari ini, saya mahu cuba buang sifat malu dan jadi aktif di kelas. Adakah awak serius? Saya rasa itu bukan idea yang baik. Kelas, berdiri. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, murid-murid. Kamu boleh duduk. Hari ini, kita sambung topik minggu lalu. Ini adalah latihan penyegam minda untuk kamu semua. Antara nombor berikut, yang manakah boleh dibahagi 2? 8 dan 20, cikgu. Cikgu, ada soalan.
Apa dia, Mei? Saya rasa semua nombor itu boleh dibahagi dengan 2. Tidak, Mei. Hanya 8 dan 20 boleh dibahagi 2. Seperti yang kawan kamu jawab. Tetapi 11 bahagi 2 itu sama seperti pecahan tidak wajar 11/2, bukan? Ia dapat ditukar menjadi pecahan bercampur 51/2. 15 bahagi 2 pula menjadi 71/2. Jadi, bukankah semua nombor itu boleh dibahagi 2? Mei, kita sedang belajar topik nombor bulat, bukannya pecahan. Semua itu matematik juga, bukan? Apa-apa sahajalah, Mei. Baiklah kelas, kita teruskan pembelajaran. Sudahlah, Mei. Duduk. Baiklah, tamat pelajaran hari ini. Ada soalan? Saya, cikgu. Saya. Kumar, apa soalan kamu? 3 tolak 2 hasilnya 1. Saya terfikir, apa jawapannya apabila 2 tolak 3? Saya tidak dapat tidur malam fikirkan soalan ini. Kumar dan yang lain-lain, kamu semua perlu ingat ini sampai bila-bila. Nombor kecil tidak boleh tolak nombor besar. Faham? Cikgu, maaf mengganggu. Ya, ada apa lagi, Mei? Apabila nombor kecil tolak nombor besar, bukankah jawapannya dalam nombor negatif? Abang saya ajar. Sekiranya begitu, tolong panggil abang kamu untuk mengajar di kelas ni. Tidak boleh, cikgu. Abang saya sedang belajar di Wisconsin, Amerika Syarikat. Jadi, kamu perlu dengar kata-kata cikgu. Sebab ini adalah kelas cikgu. Kamu perlu terima semua yang cikgu ajar. Faham? Tetapi, cikgu... Tidak ada tetapi lagi. Mulai sekarang, kamu dilarang bertanya soalan semasa cikgu sedang mengajar. Mei, bukankah saya sudah cakap? Saya cuma mau aktifkan diri di dalam kelas. Saya mau jadi murid cemerlang. Saya mau dalami subjek yang saya minat. Itu pun salah. Tetapi cikgu, saya ada terbaca di dalam buku CRC terbitan Suakam bahawa kanak-kanak juga mempunyai hak untuk memberi pandangan. Saya pun ada baca perkara yang sama, cikgu. Cikgu, ini bukunya. Ada betul juga apa yang diperkatakan oleh murid-murid ni. Mungkin saya tidak patut memarahi Mei seperti ni. Cikgu Amira, kenapa muka muram je? Cikgu Amira menceritakan semua yang berlaku kepada Cikgu Aziz. Cikgu Amira, selaku seorang pendidik, kita haruslah sentiasa bersedia untuk menerima pandangan dan soalan yang dikemukakan oleh murid. Kanak-kanak juga mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan bertanyakan soalan. Baik, saya faham Cikgu Aziz. Keesokan harinya, murid-murid sekalian, cikgu ingin mohon maaf kerana melarang kamu bertanya soalan. Seperti yang disebut oleh Sarah dan Raju, kanak-kanak sememangnya mempunyai hak untuk memberi pandangan walaupun di mana saja. Tetapi, kamu harus ingat bahawa setiap hak perlu digunakan dengan tanggungjawab. Mei? Ya, cikgu. Kamu boleh bertanyakan apa sahaja soalan dan cikgu akan cuba untuk menjawabnya dengan sebaik mungkin. Baik, cikgu. Saya pun faham mungkin cikgu kesuntukan masa, jadi tak dapat menjawab semua soalan murid. mulai hari itu, Mei dan murid-murid lain semakin bersemangat untuk belajar dan gigih bertanya soalan dalam kelas. Kelas, best kan video tadi? Kan? Okey, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jom kita review apa yang telah dipelajari hari ini. Sebagai warga negara, kita mempunyai hak dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam bab ini, kita telah belajar tentang konsep hak dan tanggungjawab sebagai warga negara, peruntukan perlembagaan berkaitan hak dan tanggungjawab warga negara, dan kepentingan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Dalam bab ini juga, terdapat beberapa nilai yang telah kita pelajari.
Antaranya nilai bertanggungjawab, patriotisme, kebebasan, berterima kasih, dan nilai berdikari. Diharapkan murid-murid dapat mengamalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan seharian. Jumpa lagi kelas.